Barisan Nasional. Jadi mereka nak Barisan Nasional ni kalah, tidak lagi ada. Jadi ramai yang memilih PN ataupun PH. Jadi kalau nak bergabungkan PN dengan PH sebab dia mewakili ramai sekali, silakan. Biarlah Barisan Nasional jadi pembangkang lah. Mereka membentuk sebuah kerajaan yang kuat. Itu ada 150 lebih kerusi. Ya, maknanya 100 berapa puluh tu tolak 20, tolak 30, tu ada 180, banyak sangat-sangat kuat. Jadi masalah dia, adakah sanggup pelbagai parti di dalam tu mengorbankan prinsip dan sebagainya, perjuangan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat Malaysia diletakkan sebagai yang di atas, letakkan kepentingan rakyat di atas, saya rasa yelah, nak buat macam mana silakan, kita ikut sajalah. Sebab di dalamnya pun ada PAS yang mewakili orang Islam yang terbesar. Begitu juga dengan ada Bersatu. Okey. Jadi kalau nak bergabung, gabunglah, jangan bagi pening. Siapa perintah tentulah. Tak gerak tak jalan, tak gerak tak makan kita ni. Jadi janganlah menimbulkan suasana menyebabkan pelancong pelabur tak datang, ekonomi jatuh, kedudukan tidak kuat. Yang paling penting di dalam saat ini, saya suka kepada pemimpin-pemimpin Islam, berpeganglah kepada ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 77. Okey, ayat 77, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kamu semua, pergilah dirikan sembahyang, pergilah bayar zakat. Kenapa Allah gunakan tangan? Sebab tangan inilah yang menetak, yang memukul, yang membunuh, yang menikam. Dan kenapa? Ustaz, saya tak tikam orang, Ustaz. Saya tak bunuh orang, Ustaz. Memang hang sekarang tak bunuh. Memang hang tak berperang sekarang ni. Tetapi tangan hang ni lah yang memangkah. Apa yang kita kena buat selepas kufu aydiyakum? Iaitu dirikan solat. Maksudnya apa? Jaga agama. Tolong dirikan agama, jelaskan agama, kuatkan agama. Ini tanggungjawab dia. Sebab tu saya heran dengan orang-orang yang berpendidikan agama di dalam politik. Takkan tak baca ayat ni? Ini yang kedua, Allah kata dirikan solat dan bayar zakat. Kalau tak ada duit, macam mana nak bayar zakat? Kalau tidak ada ekonomi, macam mana nak bayar zakat? Lambangnya ialah engkau kuasai ekonomi. Orang Islam kena kuasai ekonomi. Sampai bila kita ni tak nak kuasai ekonomi? Makanan yang kita makan, orang lain tak buat. Ada negara dalam dunia dia hanya dua parti, pemerintah dan pembangkang. Kejap pembangkang jadi, kejap pemerintah jadi pemerintah, kejap tukar pula. Dia tak pecah. Ni kertas undi panjang tu. 9 calon, 10 calon ni kerja dah apa ni. Ada yang berkata pula, kalau semua parti yang bertanding dalam pilihan raya baru ni, parti kami mendapat undi popular, kami dapat lebih daripada 10 juta, kamilah yang patut jadi. Engkau dapat 10 juta pengundi sekalipun, kalau engkau tak menang DUN, tak menang parlimen, kau nak jadi apa? Ada parlimen yang 20,000 pengundi. Pengundi 20,000. Tetapi ada parlimen, pengundi dia 130,000, 150,000 orang. Tapi kerusi tetap sama dalam parlimen. Walaupun pengundi saya hanya 20,000 orang keseluruhan, saya menang pun majoriti 1,000 lebih ya. Ada orang yang menang majoriti 100,000, 79,000 pasal pengundi dia banyak. Dia tetap sama satu kerusi. Angkat tangan, kuasa dia sama saja. Jadi yang ni kalau nak rombak, kena rombak yang ini lah. Kalau kau nak cakap tentang undi popular, contoh adalah Dr. Izhar ya, contoh Dr. Izhar. Okey. Dalam Malaysia, siapa majoriti? Katalah bangsa Melayu, katalah 50%. Okey, 50%, 30%,
15%. Okey, kalau begitu, lantik je. Yang bertanding untuk orang Melayu 50% dalam parlimen, 111 ialah orang-orang Melayu. Yang lain tu kau pakat-pakat lah, bedak-bedak mengikut komposisi kau. Kalau nak kira majoriti. Kadang-kadang orang Melayu yang majoriti, tapi dia majoriti banyak di tempat tu, satu kursi je sama banyak dengan orang yang 20,000 satu kursi. Maknanya kuasa suara beribu ribu orang Melayu hilang begitu saja. Contoh saya buat Parlimen Baling misalnya, Parlimen Baling ataupun Parlimen Terengganu ataupun Parlimen di Kelantan. Majoriti mereka adalah orang Islam Melayu, Bumi Putra. Kenapa kursi parlimen dia orang sikit? Sedangkan mereka mewakili jumlah orang Melayu yang ramai. Maknanya kuasa orang bercakap orang Melayu dah sikit. Sama banyak dengan kuasa ahli parlimen yang ahli pengundi di kampung dia, di tempat dia 20,000 tapi luas. Tapi pasal duduk lautan banyak, duduk jauh-jauh, 20,000 je. Suara orang ramai yang beratus ribu dah senyap. Sepatutnya 120,000 tadi boleh diwakili oleh 3 ahli parlimen. Maknanya orang kita akan jadi kuat. Tapi kita tak cakap. Saya hanya mampu bercakap, tapi orang tak nak dengar apa saya cakap. Kita dah kehilangan. Katakanlah orang Islam kita ada 50%. Sepatutnya 50% itu diwakili oleh 50% ahli-ahli parlimen dalam parlimen. Baru kita boleh cakap tentang kestabilan, tentang keadilan dan sebagainya. Bergaduh macam mana pun, tetap 50%-nya adalah orang-orang Islam. Kalau Barisan Nasional berpakat dengan Perikatan Nasional, alhamdulillah, di dalamnya ada ulama-ulama, ada tok-tok guru, dan tolong duduk sepakat supaya kita boleh jaga agama kita dan kita boleh hidup berbilang bangsa di Malaysia dengan aman. Dengan aman. Buat yang terbaik. Jadi kita nak nasihat, kita tak boleh nak cakap. Itu hak mereka. Jadi buatlah yang terbaik. Kalau kata Pakatan dan Perikatan nak bergabung, alhamdulillah. Itu pun jadi kuat juga. Buat elok-elok. Tolong utamakan kami, rakyat marhen di bawah ni. Tolong utamakan kami. Dan bagi orang amai awam, siasat, kaji dan kena baca sejarah. Saya sebut satu ya. Kalau dulu kita pernah buat pada orang, jangan kita marah kalau orang buat pada kita. Realistiklah. Tetapi umat Islam dianjurkan supaya bersatu, memaafkan dan mulakan cara yang baru. Konflik yang berlaku sekarang ini ialah mengajak kita, Allah nak tengok adakah kau nak balik pada Al-Quran ataupun hadis. Kalau semua balik pada Quran, insya-Allah selesai. Balik pada hadis, selesai. Zulkifli Saad, BN ajak BN tak mau. Kalau dah cantiklah. Sebab tu saya kata tadi, benda dah berlaku 2008. UMNO pernah ajak PAS tolak. Waktu tu kita tak mengamuk pun. Pasal apa hari ni BN tolak kita mengamuk pula? Adil lah. Walaupun kita kata kita boleh lupakanlah sengketa lama, sengketa baru dan sebagainya. Tapi manusia tetap manusia. Kalau saya ada di situ, insyaAllah saya boleh cakap. Boleh kita. Sebab itu tugas saya. Supaya saya boleh buat. Kasih sayang balik. Bersatu balik. Itu. Saya minta tu. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kepadamulah kami bermohon. Kepadamulah kami bermunajat. Kaulah yang mengabulkan segala permintaan kami ya Allah. Kau berikanlah kebaikan kepada keputusan apa juga yang dibuat untuk kebaikan agama kami. Untuk kebaikan negara kami ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami supaya dapat membuat keputusan yang terbaik. Bukan berdasarkan kepada kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah.
lembutkanlah juga hati seluruh rakyat Malaysia. Mudah-mudahan tutur katanya dijaga, tulisan-tulisannya dijaga supaya tidak memberikan pahala percuma daripada dosa-dosa yang kita buat kepada orang lain. Marilah kami mudah-mudahan ya Allah mengamalkan politik yang meletakkan Islam yang di atas. Kami tidak lupa kepada berkasih sayang, tidak lupa kepada ukhuwah. Janganlah politik menjadikan kami putus silaturahim. Janganlah kerosakan dalam politik menjadikan kau turunkan bala kepada kami akibat perpecahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang mementingkan rakyatnya, mementingkan agama, dan meletakkan keadilan kepada seluruhnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.